Bab firman Allah Azza wa Jalla, wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan firman-Nya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat, merupakan satu umat qanitan lillah, patuh kepada Allah. Wa qawlihi jalla dzikru, dan firman Allah, inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu sangat awwah, sangat taat, sangat patuh, halim, bijaksana. Atau awwah itu dengan makna sangat pengasih, boleh juga. Dan awah itu boleh juga dengan makna seperti di bawah tu, al-khashi' al-mutadarri' fi du'a, mana seorang yang tunduklah kepada Allah, yang khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Abu Maisarah berkata ar-rahim, maknanya ar-rahim, yakni awah itu mengikut bahasa Habasyah, yakni pengasih. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya kamu akan dihasyarkan, akan dihimpunkan di padang mahsyar hufatan, dalam keadaan tidak berkasut, uratan, bertelanjang, ghurlan, dan berkuluk. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana telah kami mulakan kejadian yang pertama, kami akan kembalikannya semula, yakni seperti mana kejadian asalnya. Wa'dan alaina, itu adalah satu janji kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Dan orang yang mula-mula diberi pakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim. Dan sesungguhnya satu kumpulan dari sahabatku dibawakan mereka, diambil mereka dari sebelah kiri. Fa'aqul, maka aku pun berkata, usayhabi, usayhabi, sahabatku, sahabatku. Fayaqulu, maka ada yang berkata, innahum lam yazalu murtaddin ala a'qabihim, mereka telah berpaling tadah selepas engkau meninggalkan mereka. Fa'aqulu, ketika itu aku berkata, sebagaimana telah dikatakan oleh hamba yang saleh, yakni Nabi Isa alaihi salam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku menjadi saksi, aku menyaksikan mereka sementara aku berada di kalangan mereka, hingga kepada firman Allah Al-Aziz Al-Hakim. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW sabdanya, Ibrahim menemui ayahnya Azar pada hari kiamat. Di wajah ayahnya Azar hitam, wajah ayahnya itu hitam berdebu. Ibrahim pun berkata kepadanya, bukankah telah kukatakan jangan menderhakaiku? Maka ayahnya pun berkata, hari ini aku tidak akan menderhakaimu, yakni tidak akan menderhakaimu lagi. Ibrahim pun berkata, oh Tuhan, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku, yakni dalam doaku, dalam permintaanku dahulu semasa di dunia dahulu, agar engkau tidak menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Mana lagi kehinaan yang lebih dahsyat dari ayahku yang tersisih jauh. Ketika itu Allah
berfirman, sesungguhnya aku telah haramkan syurga kepada orang-orang kafir. Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, apa di bawah dua kakimu itu? Ibrahim pun memandang, tengok ke bawah kakinya, rupa-rupanya ada seekor domba yang berlumuran. Fayu'khadhu biqawaimihi, lalu dipegang kaki domba itu dan dicampakkan ke dalam neraka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW telah masuk ke dalam Baitillah, maksudnya baginda mendapati ada gambar, ada patung Ibrahim dan patung Maryam di dalam Ka'bah itu. Nabi SAW bersabda, padahal mereka telah pun mendengar bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Ini gambar Ibrahim. Ini Ibrahim digambarkan pula. Apa kena-mengenanya dia ni dengan penggunaan istiqsam, dengan penggunaan anak-anak panah untuk menentukan nasib ni? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bila melihat kepada gambar-gambar atau patung-patung di dalam Baitillah, baginda tidak masuk ke dalam Ka'bah. Tidak masuk sebelum memerintahkan supaya dihapuskan patung-patung itu. Maka dihapuskanlah atas perintah Nabi SAW. Baginda tengok Ibrahim, melihat Ibrahim dan Ismail ada pada tangan kedua mereka azlam, yakni anak-anak panah untuk menentukan nasib. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, qatalahumullah, mereka dilaknat oleh Allah. Demi Allah, mereka berdua tidak pernah menggunakan anak panah untuk menentukan nasib sama sekali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya ada orang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi SAW menjawab, yang paling bertakwa di antara mereka. Mereka berkata, bukan tentang itu yang kami tanyakan engkau. Nabi SAW menjawab, kalau begitu Yusuf Nabiullah, anak kepada Nabiyillah, anak kepada Khalilillah. Qalu, para sahabat berkata, bukan tentang itu kami tanyakan. Maka Nabi SAW menjawab, kalau begitu tentang ma'adinil Arab tas'alun, tentang orang-orang Arabkah kamu tanyakan itu? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah, itulah yang terbaik di antara mereka di zaman Islam, jika mereka mengerti, jika mereka faquhu, jika mereka ilmu mereka tentang agama mendalam, atau jika mereka mengerti, bolehlah. Kemudian tadi tidak sebut setakat Abu Hurairah saja, ini Abu Usamah dan Mu'tamir meriwayatkan dari Ubaidillah, dari Sa'id, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. Yani hadis ini hadis marfu', bukannya mauquf pada Abu Hurairah. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah, katanya Rasulullah SAW bersabda, malam tadi dua orang telah datang kepadaku. Kami pun pergi kepada seorang lelaki yang sangat tinggi, hampir-hampir aku tak nampak kepalanya kerana tingginya. Itulah Ibrahim alaihissalam.
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Mujahid bahawa dia mendengar Ibnu Abbas ketika orang menyebutkan di hadapannya tentang Dajjal, tertulis di antara dua matanya kafir atau kafara. Ibnu Abbas berkata, aku tidak mendengar itu, tetapi Nabi SAW ada bersabda, adapun Ibrahim, maka kamu lihatlah kepada kawan kamu ini, yakni kepadaku. Dan adapun Musa, faja'dun Adam, maka rambutnya ekal, ataupun ja'dun, tubuhnya gempal, tubuhnya perkasa. Adam, kulitnya apa ni, Adam itu maknanya hitam manis, hitam manis. Setengah-setengah ulama mengatakan merah kulit. Ala jamalin ahmar, berada di atas unta merah, makhtum bi khulbah, yang mana tali dia itu diperbuat dari khulbah, yakni pelepah tamar, ataupun sabut tamar, pokok tamar. Ka'anni anzuru ilaih, semacam aku nampak lagi dia sedang meluncur turun ke wadi, di wadi, sambil bertakbir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim, Nabi, yakni Nabi Ibrahim telah berkhitan, telah bersunat, wa huwa ibnu 80 sanatan, ketika berumur 80 tahun. Bil qadum, dua maknanya, dengan beliung satu lagi di qadum, nama satu tempat. Berkhitan di qadum, satu tempat nama. Lepas tu riwayat yang satu lagi disebut sanad itu qadum mukhaffafah, bukan qaddum tapi qadum. Ada juga dalam setengah riwayat itu qaddum gitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali tiga dusta. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 dusta. 2 darinya fi dzatillah, berhubung dengan zat Allah, berkait dengan Allah. Yaitu firmannya, inni saqim, aku sakit. Dan firmannya, bal fa'alahu kabiruhum, bahkan yang terbesar di antara mereka itulah yang melakukannya. Wa qala, dan Ibrahim berkata, dan Nabi SAW bersabda menceritakan, baina huwa dzata yaum, ketika pada suatu hari Ibrahim dengan Sarah pergi ke suatu tempat yang di Mesir, pergi ke negeri Mesir, yakni pergi ke negeri Jabbarin minal Jababirah, yakni raja, pemerintah yang zalim. Maka orang menceritakan kepada raja yang zalim itu bahwa di sini ada seorang lelaki, bersamanya ada seorang perempuan yang paling cantik. Fa arsala ilaih, raja itu pun menghantar orangnya kepada Ibrahim untuk bertanya dia tentang perempuan itu. Utusan raja itu bertanya, man hadhihi, siapa ini? Ibrahim menjawab, saudaraku, ini adik-beradik perempuanku. Fa'ata Sarah, Ibrahim pun pergi menemui Sarah. Dia berkata, wahai Sarah, tidak ada di atas muka bumi ini orang mukmin selain aku dan engkau. Wa inna hadza sa'alani, dia ni tanya aku. Aku ceritakan bahwa engkau adalah saudaraku. Oleh itu janganlah engkau dustakan aku, janganlah engkau menganggap aku berdusta.
fa arsala ilaiha. Raja itu pun menghantar orangnya untuk menjemput ini Sarah. Bila Sarah pergi menemui raja itu mula mahu menyentuh Sarah dengan tangannya, mahu memegang Sarah dengan tangannya, tetapi jadi kaku tangannya. Fa ukhidha, tangannya menjadi kaku. Faqala, dia pun berkata, berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan mengapa-apakan engkau. Sarah pun berdoa kepada Allah, maka lepaskan raja itu. Kemudian dia mahu memegangnya buat kali yang kedua, tetapi kaku pula tangannya seperti tadi atau lebih teruk lagi dari tadi. Faqala, raja itu pun berkata, ud'illah li, berdoalah kepada Allah dan aku tidak akan mengapa-apakan engkau. Sarah pun berdoa. Setelah itu dilepaskan raja tadi. Dia pun memanggil salah seorang pengawalnya. Dia berkata, engkau tidak bawa kepadaku manusia, tetapi engkau bawakan kepadaku syaitan, kata dia. Fa aqdamaha Hajar. Raja itu pun memberi Hajar kepada Sarah sebagai khadamnya. Fa atathu, Sarah pun pergi kepada Ibrahim ketika Ibrahim sedang berdiri mengerjakan sembahyang. Fa awma'a biyadihi mahyan. Ibrahim pun mengisyaratkan dengan tangannya, berarti bagaimana keadaannya, apa hal, memberi makna bagaimana, apa hal. Qalat, Sarah menjawab, raddallahu kaidal kafir awil fajir fi nahri. Allah telah mengembalikan tipu daya orang kafir ataupun orang jahat itu ke lehernya. Wa akhdama Hajar, dan dia memberi Hajar sebagai khadam. Abu Hurairah berkata, itulah ibu kamu, wahai anak-anak air langit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummi Syarik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya membunuh cicak. Dan baginda pernah bersabda, cicak itu yanfukhu ala Ibrahim, dia meniupkan api yang dinyalakan untuk membakar Ibrahim alaihissalam dahulu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, katanya bila turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, orang-orang yang telah beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya? Qala, Nabi SAW pun berkata, maksudnya bukan seperti yang kamu kata itu, tetapi maksudnya mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan. Tidakkah kamu pernah dengar kata-kata Luqman kepada anaknya yang disebutkan oleh Allah, yakni dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau syirik, sekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Begitulah. Habis dah cerita sebelum pada ni Zulqarnain ke apa tu. Sekarang ni cerita Nabi Ibrahim pula. Sebab ini Kitabul Anbiya, cerita tentang nabi-nabi. Seperti mana biasa seperti mana biasa Imam Bukhari ini dia mulakan setiap bab dia, kitab dia, kalau ada ayat dia mulakan dengan ayat dulu. Macam di sini ayat yang menyebutkan tentang Ibrahim tu, kelebihan Ibrahim, beberapa ayat dia buat mari. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah memilih Ibrahim sebagai khalilnya, yakni sebagai kekasihnya. Itu satu keistimewaan itu yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim, kerana disebutkan Ibrahim itu sebagai khalil Allah.
Yang kedua, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu merupakan satu umat, walaupun dia seorang, oleh kerana banyak benda yang dia buat dalam hidupnya serupa dengan satu umat ramai. Maknanya seorang yang mempunyai banyak keistimewaan dan kelebihan, jasa dan sumbangan. Qanitan lillah, seorang yang patuh kepada Allah. Itu dua sifat yang istimewa juga bagi Ibrahim, telah disebutkan dalam Quran. Seterusnya, inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang pengasih dan bijaksana. Pengasih. Ar-Rahim, dengan makna Ar-Rahim mengikut tafsiran Abu Maisarah. Awwah itu katanya mengikut bahasa Habasyah dengan makna Ar-Rahim, yakni pengasih. Sama ada kita kata awwah itu dengan makna Ar-Rahim, pengasih, ataupun dengan makna seperti yang disebutkan di dalam hasyiah ni, yakni seorang yang khusyuk, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah sifat yang istimewa kepada Nabi Ibrahim. Bijaksana, halim, seorang yang bijaksana, penyantun, seorang yang tenang dalam berfikir, dalam membuat keputusan, tidak gopoh-gapoh, dan seorang yang penyabar, bukan seorang yang bangking tak terpasal. Seterusnya Imam Bukhari buat marilah hadis-hadis. Ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Mula-mula sekali Nabi SAW bersabda, kamu akan dibangkitkan, akan dihasyarkan, jadi akan dihimpunkan di padang mahsyar hufatan, dalam keadaan berkaki ayam, tak ada kasut, tak ada selipar, bertelanjang, telanjang belaka, ghurlan, berkulub, kulub mana tidak bersunat. Ini ada apa ni, kulit pada hujung kemaluan itu. Kemudian Nabi SAW pun bacalah keadaan manusianya pada ketika itu seperti balik asal lah, balik asal, seperti mana manusia mari daripada perut ibunya dalam keadaan telanjang, tak ada apa satu, pakaian di tubuhnya tidak berkasut, tidak berpakaian dan berkulub, begitulah juga. Itu janji kami dan kami akan melakukannya. Dan orang yang mula-mula diberi pakaian persalinan pada hari kiamat nanti ialah Ibrahim. Itu hak mula-mula diberi. Dan ada beberapa orang dari sahabatku, dibawa mereka atau diambil mereka dari sebelah kiri. Aku pun berkata, usayhabi, sahabatku. Nak bawa ke mana dia ni? Nak bawa ke mana? Tarik dia ni. Jadi di sini dalam hadis dia sebut usayhabi dengan sirah tasghir. Sirah tasghir memberi arti kecil, sedikit, bilangannya kecil, tidak seberapa. Ataupun orang-orang itu orang-orang yang tidak penting, tidak istimewa, bukan sahabat-sahabat yang masyhur, hanya dikatakan sahabat kerana bersama dengan Nabi SAW sehari dua saja, jumpa tengok gitu saja. Ataupun usayhabi dengan arti sahabat-sahabat, dengan maksud tahqir, tasghir di sini dengan makna tahqir, menghina. Sahabatku, maksudnya dulu orang anggap mereka itu sebagai sahabat kerana mereka bercampur gaul dengan sahabat, padahal dia tidak, padahal dia munafik. Jadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan hakikat mereka, maka diperlakukanlah peristiwa ini, ditunjukkanlah peristiwa ini. Maka adalah yang berkata, yakni malaikat ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim, mereka itu telah pun murtad, telah pun berpaling tadah selepas engkau meninggalkan mereka, berpisah dengan mereka. Selepas engkau mati, puak ni murtad. Yang ni tak ramai.
Faqulu, ketika itu aku pun berkata seperti mana dikatakan oleh hamba Allah yang saleh, yakni Nabi Isa di sini, maksudnya Nabi Isa, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Itu ayat. Memanglah aku menjadi saksi kepada mereka, aku menyaksikan perbuatan mereka sementara aku berada di kalangan mereka. Bila engkau mengambil aku, engkaulah yang mengawasi mereka, bukan aku lagi, yakni Nabi Isa. Bila Allah SWT ambil dia, tak tahu dah ceritanya gapo, tak ada kena mengena dengan dia. Dia tidak pernah ajar orang yang dia ni anak Tuhan dan sebagainya, tak ada. Tapi itu orang buat, itu tak ada kena mengena dengan dia lah. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW pun nak cerita itu bukan yang dia ajar lah. Kalau berpaling tak ada, kalau yang rosak tu bukan dia ajar begitu. Kalau merosakkan ajaran Nabi SAW bukan dia ajar begitu. Jadi hak nak tadinya ada sebut Nabi Ibrahim tu lah dalam itu. Itu keistimewaan dia lah, pasal mula-mula diberikan persalinan kepada dia tu istimewa lah. Kemudian riwayat dari Abi Hurairah lagi dari Nabi SAW, ini ceritanya Ibrahim bertemu dengan ayah dia besok di hari kiamat, temu dengan ayah dia. Ayah dia tu Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Adalah Quran ada sebut. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, adakah patut engkau mengambil berhala ini sebagai Tuhan? Dia duduk balah dah dengan ayah dia semasa hidup dulu. Ini ayah dia lah. Dalam hadis ni pun disebut ayah dia juga. Ini asal ayah tu ayah sungguh lah. Walaupun setengah ulama mentakwilkan ini pak saudara dia. Azar tu pak saudara dia, tapi pak saudara pun dipanggil ayah juga. Tapi itu tidak tepat. Yang lebih tepatnya ialah ayah dia. Ayah dia tu, di muka ayah dia tu hitam muka. Lepas tu berdebu. Ibrahim pun kata, maknanya nampaklah dahsyat teruk dia tu, dalam keadaan teruk lah ayah dia tu. Ibrahim pun kata, bukankah aku sudah cerita dulu, jangan derhaka kepadaku. Jangan derhaka kepadaku. Di sini ada dua jawatan. Satu kedudukan atau jawatan sebagai ayah. Waktu pun tak boleh derhaka juga tu. Tapi ada kalanya tidak gitu. Anak ni yang tidak boleh diderhakai. Ayah tak boleh derhaka kepada anak. Pasal apa? Sebab anak ni bukan orang biasa. Anak ni Nabi. Anak di sini Nabi. Dan orang yang pandai, orang yang reti, dia kena turu anak dia. Kalau tidak, orang panggil derhaka juga tu. Ini hadis ini menunjukkan bahawa derhaka ni bukan satu pihak saja, kedua pihak. Ayah pun boleh juga jadi derhaka kepada anak, boleh juga. Sebab yang dimaksudkan dengan derhaka itu mana sesuatu yang membawa akibat yang buruk kepada seseorang lah. Tak kira lah ke mana-mana. Biasanya ayah ni derhaka kepada ayah ni dia lebih tahu dan dia mahukan kebaikan anak dia. Bila tak dengar kata dia tu, jadi tak molek lah, akibatnya buruk, akibat daripada tak dengar kata dia. Serupa juga di sini, walaupun anak tapi tak dengar kata dia, membawa akibat yang buruk kepada seseorang, derhaka juga orang panggil. Ayah dia pun berkata, hari ini aku tidak akan derhaka lagi kepadamu. Tak usah derhaka dah. Ibrahim pun berkata, Ibrahim dia kata, ya Rabbi, oh Tuhanku, Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari dibangkitkan manusia. Mana lagi kehinaan yang lebih teruk lagi dari
ayah yang tersisih, ayah yang dilaknat, terkutuk, al-ab'ad, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Mana lagi lebih hina lagi daripada tu? Minta doa. Allah pun kata, aku telah haramkan syurga kepada orang-orang kafir. Orang kafir tak boleh masuk syurga, tak boleh pergi. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim, tengok di bawah kedua kakimu tu, gapo tu? Ibrahim pun tengok macam dobok. Zik itu dobok jantan. Dobok sini ni binatang tu tak apa ada tu. Tak tahulah kalau ada dalam hutan. Sejenis binatang. Dobok lah orang panggil. Bahasa Melayu pun dia panggil dobok juga. Dia ni makan bangkai ni, dobok ni dia makan bangkai. Ya, lebih kurang serigala lah, tapi dia besar lagi. Rupa-rupanya dobok di bawah kaki dia tu, yang berlumuran ni, berlumuran dengan darah kah, berlumuran dengan kekotoran kah, dengan najis kah, apakah, tidak disebut dari situ, tapi berlumuran ni dengan benda yang kotor lah. Dia tengok, lepas tu dipegang kaki dobok tadi, handing ke dalam neraka, dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Jadi siapa dobok tu? Dobok tu ayah dia jadi dobok. Dobok. Supaya Nabi Ibrahim tidak jadi kecil hati, tidak jadi sedih sangat, tukar rupa. Ayah dia, saya ingat bila kita kalau kita pemakan nan lah, kita kata kalau makan nan tu, kalau hak sedap tu lempar, jadi bahasa saya kan, bahasa saya. Tapi kalau makan nan tu pun teruk dah, kita pun tak sih, bau busuk. Jadi tak sih, dia sendiri tu jadi bahasa tak sih. Hak ni pula gitu. Sebab itu dia rupakan dalam rupa dobok, jadi mana teruk lah, tak sih duduk dekat lah. Dia menakutkan macam orang lain, hilang macam ayah dia tu tak ada, padahal ayah dia mana. Di sini menunjukkan dalam agama Islam ni tak kira siapa. Kalau anak tuju, ayah tak tuju pun tak boleh buat apa. Terutama kalau sampai ke peringkat kafir lah, sampai ke peringkat akidah tu berlain lah, tak boleh nak buat apa. Begitu juga kalau ayah tu baik, anak tak baik, seperti anak Nabi Nuh, tak boleh pergi. Suami baik, bini tak baik, tak boleh pergi juga, tak boleh nak buat apa. Masuk neraka, dia masuk sekali dengan orang-orang yang dia suka. Almar'u ma'aman ahabba, seperti dalam hadis sebelum pada ni, seseorang itu akan bersama orang yang dia kasih. Kalau dia bini dia kasih kepada hak tu, boleh hak tu sekali dengan puak-puak tu. Kalau suami itu tak molek, tapi kalau bini molek, tidak sekali, tidak serupa. Seperti Asia dan ramai lagi yang lain. Ini semua sebut dalam Quran. Pada mengikut agama kita tak ada, tak kira. Akidah ni yang suku-suku. Kalau sama akidah, baru boleh lah sekali, baru boleh. Kalau tidak sama akidah, tak lagi. Dia tidak akan sekali. Ni nak cerita di Nabi Ibrahim ni hebat ni kan, cerita Nabi dia tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa, menunjukkan syirik itu begitu besar dosanya, akibatnya. Sehingga kekasih Allah ni, yang disebut dengan sifat-sifat yang istimewa ni, tak boleh buat apa. Tuhan. Dulu kita sudah sebut, dah bincang panjang dah masalah keturunan ni Nabi-Nabi ni. Setengah orang dia kata keturunan Nabi-Nabi ni dia mesti kena ahli tauhid belaka, dari Nabi kita sampai kepada Adam. Dia pun carilah kat mana-mana, hak tak pernah sabah dia takwil, tolak ke tepi lah. Itu tak kena cara. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tak kira tu. Tak kira. Tak apa, tidak menjejaskan. Akidah lain, perbuatan jahat lain. Perbuatan jahat jenis bunuh orang, jadi gapo, tu keturunan dia tak ada. Keturunan Nabi-Nabi. Tapi kalau akidah itu ada beza.
Dan tak boleh cari satu riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawa keturunan Nabi-Nabi ni ahli tauhid belaka sampai kepada Nabi Adam. Tak ada yang sahih. Ada tu hak dhaif ataupun maudhu'. Tak boleh nak buat hujah. Sedangkan dalam hadis-hadis yang sahih begitu banyak menyebutkan hak syirik. Lepas tu sebut lagi riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW masuk ke dalam Baitullah. Dia dapati ada dalam Baitullah tu ada gambar ataupun patung Nabi Ibrahim dan patung Maryam. Nak ceritanya agama ni rosak sampai begitu. Kaabah tu tempat pusat, tempat rujukan agama tu pun sampai begitu. Dalam Kaabah tu sendiri ada patung Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim tak pernah ajar lagu tu. Maryam pun mak Nabi Isa tu tak pernah mengajar lagu tu. Tapi sudah sampai begitu sekali. Teruk benar pada masa itu. Nabi SAW kata padahal mereka sudah dengar malaikat tak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Ini patung Ibrahim, apa kena mengenanya duduk pegang anak panah ni pula ni? Maknanya duduk pegang anak panah ni, azlam tu, istiqsam bil azlam tu maknanya dia letak dalam satu bekas beberapa anak panah. Beberapa anak panah seperti kita budak-budak main kertas, dia gulung kertas tu, tulis ke berapa data tu kan, kertas tu sama panjang dia gulung, waktu buat gitu ambil gitu. Hak ni anak panah. Pada anak panah tu adalah diikat tertulis boleh atau tak boleh ataupun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Mana kalau hak tulis boleh, kalau dia nak apa-apa lah, dia nak menikah ke, dia nak gapo ke, pergi itulah cabut anak panah. Setelah diputar-putar oleh penjaga dia tu, oleh sami dia tu, kita kata sami dia tu putar-putar tu, dia pun cabut. Kalau boleh maknanya baguslah, itu isyaratlah seseorang daripada Tuhan membenarkan dia. Kalau tidak maknanya Tuhanku nahani rabbi, Tuhanku melarangku. Dia tulis lagu tu. Dia tak buat lah kalau waktu tu. Kalau waktu biar tak ada gapo tu, dia kocok semula. Gitu. Seseorang Nabi Ibrahim ni ajar benda lagu tu, dia duduk pegang. Padahal apa kena mengenanya? Famalahu yastaqsim. Apa kena mengena dia dengan perbuatan macam tu? Dia tidak pernah ajar pun macam tu. Begitulah ajaran yang betul ini. Lama kelamaan kalau tidak dijaga, dia akan jadi rosak. Orang kemudian menganggap itulah ajaran hak sebenar, hak dulu. Padahal tidak begitu. Sudah berubah. Itu sebab dosa besar orang yang tidak jaga agama, maknanya sampai jadi rosak masyarakat. Orang menganggap sesuatu perbuatan agama, padahalnya tidak. Padahalnya tidak. Sebab apa? Sebab takut jadi lagu sanin. Walaupun kecil, sekecil-kecil benda pun, apatah lagi kalau hak besar. Dengan sebab itulah Ibnu Umar tak sembahyang dalam masjid. Padahal sembahyang Jumaat, kelebihan dia besar kan. Buta dah dianya pada masa itu. Bila dia dengar orang taswib dalam masjid, mana Tok Bila ataupun orang lain lagi, taswib ni panggil orang, mari. Panggil selepas qomak, selepas ban tu panggil pula, mari nak mayat dah ni, mari. Panggil lagi. Dia suruh orang heret dia tubik luar masjid. Dia tak mayat dalam masjid ni. Ahli bid'ah ada kata dia. Kecil lah tu kita kata tu. Benda setara tu tak sedar. Dia takut apa? Takut berubah agama. Orang tak dapat, orang kemudian dia tak dapat agama hak sebenarnya macam mana. Keliru jadi orang. Walaupun sekecil lagu tu pun siapa dia tak sedar. Tak ada dah kelebihan jemaah tu, tak ada. Tak ada faedah jemaah pun. Tak boleh pahala banyak. Dalam kumpulan lagu tu. Berat tu. Sebab apa? Takut tadi lah. Takut orang kemudian ni anggap benda ni agama, padahal tidak. Kemudian ni pun lagu tu juga dari Ibnu Abbas, bahawa Nabi SAW tengok patung-patung itu dalam Baitullah. Bila dia tengok, dia pun tak masuk. Siapa dia suruh orang? Buai dulu, hapuskan dulu, pecahkan dulu patung-patung itu. Bila dia hapuskan semua, baru dia masuk. Dia tengok Ibrahim dan Ismail ada dibuat patung, ada duduk pegang azlam, anak panah tadi.
Nabi SAW pun kata, Allah melaknat mereka. Demi Allah, mereka berdua ini Ibrahim dan Ismail ini tidak pernah menggunakan azlam ini untuk menentukan nasib atau untuk memilih sesuatu pekerjaan mereka. Tak pernah dia guna. Tapi siapa lagu itu? Riwayat dari Abi Hurairah lagi, kata dia, orang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Nabi SAW jawab seperti dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Dia kata akramun nas, qala atqahum, orang yang paling bertakwa. Hak tu lah hak tu lah orang yang paling mulia. Bukan itu yang kami nak soalkan, nak tanya, kata sahabat. Nabi SAW jawab lalu. Kalau tidak waktu Yusuf, anak Nabiullah, anak Nabiullah, anak Khalilullah, pak turunnya ni molek, pak turunnya Nabi-Nabi belakang. Pada tu baru tidak ada. Tu mulia lah tu. Orang mulia ni mana keturunan dia tu mulia. Sahabat kata, bukan itu yang kami maksud nak tanyakan kau. Nabi SAW pun kata, akan lagu tu nak tanya hak tentang orang-orang Arab. Orang Arab ni hak terpilih semasa jahiliah, itulah yang terpilih semasa Islam. Idza faquhu, apabila mendalam ilmu mereka tentang agama mereka, ataupun apabila mereka faham, mereka mengerti. Ini jawapan ini hak mula-mula. Cara dia jawab ni, kita kata apa Nabi SAW tak tahu kah? Orang nak tanya, ya boleh jadi tak tahu, tapi cara tak tahu, bila-bila tak tahu tu dia jawab tu mengikut cara hak sebenar dah. Mana kalau kita tak tahu pun pertanyaan orang kalau tanya secara umum tu, kita orang Islam sepatutnya kena jawab lagu ni. Lagu mana? Hak adalah Quran. Allah SWT kata orang yang paling mulia lagu mana? Lagu tu guna hak mana berpandukan Quran jawapan kita. Itu satu. Yang kedua, berpandukan kenyataan. Berpandukan kenyataan. Kenyataan orang hak mulia ni orang yang keturunannya mulia. Mana lagi hak nak lebih mulia lagi daripada Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Khalilillah. Tak ada lebih mulia. Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, anak Nabi Ishak. Ishak, anak kepada Nabi Ibrahim. Itu maknanya pak keturunan. Molek tu. Tapi sekapak dia sebut. Sekapak. Begitulah juga dalam kebanyakan sistem hidup ataupun keluarga ataupun keturunan ataupun apa-apa, biasanya kita perhati perubahan itu setakat empat generasi. Lepas tu dia bertukarlah ke mana-mana, dia akan berubah ke mana-mana. Sebab ada berubah tu kepada hancur, tak ada, lenyap, hilang, ataupun tidak hilang, bertukar rupa jadi lagu lain. Boleh jadi berlaku tu. Kalau hak tak molek pun dia jahil. Tu yang keempat, yang kelima tu tidak jahil dah lah. Anak cucu tu jadi pandai dah lah pula. Lepas tu hak pandai pun lagu tu juga. Hak kaya pun lagu tu juga. Kaya. Siapa ada cucu cicit cium tu sesak dah lah pula. Hak sesak begitu. Putar-putar lagu tu. Tapi empat keturunan. Ini kalau diperhatikan ada kebenaran. Banyak benar. Banyak tepat. Mereka berkata, bukan ini hak kami tanya, nak tanya yang tentang Arab, mana keturunan orang Arab paling mulia lagu mana. Mana tak ada kena-mengena dengan keturunan mana-mana. Dia nak ceritanya di sini. Tidak kata kabilah ni ke kabilah ni, tak ada. Cuma hak mana terpilih semasa jahiliah, itulah yang terpilih semasa Islam. Kalau semasa jahiliah dulu hak terpilih sekali Quraisy. Bila mereka itu Islam, memang dia pula lah yang terpilih. Memang gitu. Kenyataannya apabila seseorang itu pemimpin, apabila dia pergi ikut lain pun, sifat dia tu tetap ada. Kalau seorang itu murah semasa dia jahiliah, mudah belanja kursi. Bila dia Islam, dia akan murah juga. Cuma murah kok agama. Gitu. Begitulah juga dengan lain-lain sifat.
Jadi kenyataannya di kalangan orang Arab ni, yang lebih ni orang Quraisy. Lepas tu bila masuk Islam pun dia lah yang lebih. Tetapi dia bubuh syarat, idza faqhu, apabila mereka tu mendalam ilmunya. Kalau tidak, tak ada kelebihan juga, tak ada kelebihan. Apabila mereka itu mengerti. Kalau tak ada pengertian itu, pengetahuan itu, tidak lebih juga. Maknanya ini berkait dengan pengetahuan. Ataupun ini isyarat kepada orang-orang Quraisy yang mana di peringkat permulaannya tidak semua sekali, bahkan orang lain, puak-puak Ansar ini menolong Nabi SAW. Adapun Quraisy itu tidak lewat. Nabi SAW mengisyaratkan apabila mereka itu naik masuk Islam, kesemuanya atau sebahagian besar darinya, mereka lah yang akan baik. Pasal apa? Pada masa jahiliyah pun mereka yang terbaik. Ini macam telahan lah, ramalan Nabi SAW tentang golongan Quraisy itu. Dan itu pun yang berlaku. Sebab itulah semasa pemerintahan di peringkat awal lagi, Nabi SAW kata al-a'immatu min Quraisy, kena Quraisy. Banyaklah hadis-hadis seumpama itu. Abu Bakar, Umar, semua ni Quraisy belaka. Sampai kepada kerajaan Bani Abbas, Quraisy lagi. Apabila bercampur, ini dalam sejarah Islam, apabila bercampur dengan Mamalik dan orang-orang luar, situlah mula kerajaan Islam itu pecah, tidak duduk di bawah satu panji-panji. Itu kenyataan dalam sejarah pun gitu. Lepas pada tu ada cerita tentang Dajjal pula. Tertulis di antara dua matanya yang didainya kafir ataupun kafara. Hak ni tulis ni orang beriman apa, orang tidak beriman tak ada apa. Begitulah dalam hadis lain disebutkan. Kalau orang tak pandai baca pun dia boleh baca. Dalam hadis yang lain ada disebutkan. Dalam hasyiah kita pun ada sebut. Orang tak pandai baca pun dia jadi pandai baca. Dia nampak, sehingga dia tidak tertipu dengan Dajjal itu. Lepas tu Ibnu Abbas kata, tu aku tak ada dengar tu. Tapi dia ada sebut Ibrahim kalau nak tengok lagu mana rupa dia, tengok aku. Nabi SAW kata. Jadi tengok aku. Jadi rupa Nabi SAW itu secara keseluruhannya dekat dengan Nabi Ibrahim. Dekat dengan Nabi Ibrahim. Musa pula rambutnya ikal. Setengah ulama mengatakan bukan ja'dud, ini bukan makna ikal, maknanya kemas tubuhnya. Tubuhnya itu perkasa, nampak perkasa. Adam hitam manis ataupun merah kulit. Merah kulit, bukan hitam manis, merah kulit. Supaya dengan Adam tu kulit binatang yang disamakkan hak merah. Hak merah. Itu lagu tu. Tu tidak hitam manis. Kalau Adam tu makna dia, salah satu makna dia aja kulit binatang. Duduk Nabi SAW yang ditunjukkan kepada Nabi SAW naik unta merah. Kemudian tali hidung dia tu dibuat daripada khulbah, yang ditali-tali sabut pokok tamar. Semacam aku nampak lagi dia tu sedang meluncur, yang daripada tempat tinggi turun ke bawah sambil bertakbir, sambil Nabi Musa tu bertakbir. Ini yang ditunjukkan kepada Nabi SAW di alam misal, di alam misal. Padahal Nabi SAW tak ada dengan dia tu, tapi ditunjukkan dia nampak, dia nampak gitu. Seseolahnya mengisyaratkan lah, alam misal ni dia menunjukkan, mengisyaratkan kepada sesuatu lah, iaitu Nabi Musa. Maknanya daripada keturunan dia, daripada bangsa dia akan ada juga yang pergi takbir, yang pergi ke Mekah buat haji, yang Islam lah. Isyarat ke situ. Seperti mana Dajjal tu ditunjukkan kepada Nabi SAW duduk keliling Kaabah, mengisyarat bukan Dajjal sendiri. Sedangkan dalam ada yang lain dia sebut Dajjal tu tak boleh pergi, tak boleh masuk dalam Mekah dan Madinah tu, tak boleh masuk. Macam mana Nabi SAW tengok duduk keliling Kaabah pula? Itu isyarat belaka yang ditunjukkan itu di alam misal. Hak dia tak boleh pergi itu di alam musyahadah, alam kenyataan.
Dan hak ditunjukkan itu adalah isyarat kepada apa? Kepada orang-orang yang jahat, penipu, perosak agama seperti Dajjal itu pun akan pergi tawah juga. Itu isyarat. Kemudian ini cerita Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim ini bersunat ketika umur 80 tahun. Tua benar lah kita. Tua pun umur dia banyak umur dia. Orang zaman dulu umur panjang-panjang. Umur panjang-panjang. Jadi 80 tahun tu baru sunat. Jadi sunat ni Nabi Ibrahim lah yang mulakan. Ketika berumur 80 tahun, bil qadum, bi itu dengan isti'anah, ba isti'anah, dengan arti dengan menggunakan qadum. Qadum tu beliung. Beliung jenis kapuk lah orang tukar tu gunakan. Tukar kayu guna tu beliung. Sebab kapuk tapi dia lagi ni mata dia. Untuk tarah kayu. Kapuk tu itu beliung. Setengah ulama pula mengatakan qadum ni bukan makna dengan bi bukan dengan makna dengan, tapi dengan makna di. Qadum tu nama tempat, bukan bukan makna dengan beliau di sana. Dengan gapo tak tahu, dengan pisau ke dengan gapo ke tak tahu. Di qadum nama satu tempat. Sebab biasalah tempat-tempat ni orang pun nama. Kampung Beruk pun ada. Bukan bermakna Beruk saja ada dalam tu. Begitu juga kampung Pasir Mah. Pasir Mah bukan apa Kemah. Dak nama tempat. Ni pun nama kampung Beliung. Kampung Beliung. Bukan bermakna dia tu kerak dengan beliung, tidak. Tapi kalau kerak dengan beliung pun apa-apanya boleh jadi. Walau bagaimanapun ada khilaf lah dalam masalah makna dia di sini. Lepas pada tu Nabi Ibrahim tidak berdusta kecuali 3 kali. Ya, ini pun dulu kita sudah bincang dah dengan panjang dah. Mungkin banyak kali lagi akan jumpa kita boleh bincang pula semula. Cuma secara ringkasnya kita nak cerita di sini, kalau kita andaikan dusta, terima dusta, maknanya dusta ni ada dusta yang diharuskan, dusta yang diharuskan, ada dusta yang tidak diharuskan. Tentu sekali hak dusta hak Nabi Ibrahim lakukan ini dusta yang diharuskan, apalagi dia kata fi dzatillah, berhubung dengan zat Allah, yakni untuk menjaga agama Allah. Dengan maksud tu, kalau kita terimalah dusta tu dusta semati. Ada pula maknanya ulama yang mengatakan ini bukan dusta semati zahirnya saja macam dusta, hakikatnya tidak dusta, hakikatnya tidak dusta. Ada pula ulama mengatakan ini semua ni disebutkan secara tauriah, bukan dusta orang panggil tauriah dalam istilah ilmu balaghah, tauriah. Yang ini meninggalkan makna dekat dan pakai makna yang jauh. Tapi boleh juga dengan makna tu. Supaya inni saqim, aku sakit. Padahal kalau dia tidak sakit, sakit hati. Boleh juga sakit. Sakit hati, tengok pada kamu. Boleh jadi tidak sakit tubuh, tidak mesti sakit, sakit tubuh saja. Faham mana bohongnya? Kalau sakit hati, ya Allah, waktu tu tidak bohong. Itu orang panggil tauriah. Sakit dipakai dengan makna hak jauh. Saudara, dia ni saudara perempuan saya. Saudara perempuan, betul. Saudara seagama. Saudara seagama. Saudara juga orang. Mana bohongnya? Pak isteri, iya dari satu segi dia isteri, dari satu segi dia saudara. Tapi kita cerita salah satu. Apa salahnya? Mana dusta? Tidak dusta. Kita kata dia saudara saya. Sama Islam. Padahal dia bangsa lain pun. Apa salahnya? Apakah kita berdusta bila kita kata dia saudara saya, saudara kita? Tidak berdusta. Pada hakikatnya tidak dusta, cuma zahir dari satu segi nampak dusta. Sebenarnya hakikatnya tidak dusta. Dan hal inilah hal lebih baik. Sebab apa? Kalau kita kata ini
Ta'bir ini ta'bir perawi ni. Kadang-kadang hadis ini ada riwayat dengan lafaz, ada riwayat dengan makna. Apabila dia riwayat dengan makna, kadang-kadang dia jadi keliru tu lari daripada hak maksud asal. Boleh jadi hak asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Ibrahim bercakap dengan suatu percakapan yang orang boleh kata dari satu segi dia dusta. Boleh jadi gitu. Sebenarnya tidak dusta. Tu dia kata dia dusta. Ini riwayat bil makna. Jadi kita tak boleh tengok kepada zahir lafaz dia. Kita kena ambil hak lebih sesuai dengan kedudukan nabi-nabi itu. Sebab nabi-nabi ini salah satu sifat dianya iaitu dia sidik. Benar. Benar tu sifat zati dia, sifat dia tak boleh lari daripada. Tak mungkin orang boleh kata dia ni bohong, berdusta. Hak ni boleh jadi dia tidak maksud lagu, dia pakai makna hak jauh kau. Mana ke tahu? Boleh jadi dia berdusta, mana ke tahu? Jadi agama-agama hak lain, ajaran-ajaran agama lain yang dibawa oleh dia tu mungkin diragui apabila kita menyabitkan ada sifat dusta tu. Tetapi kalau kita terima hak ni jahat ada hak lain, dah tak ada hak lain. Dan hak ni pun kalau kita perhati sebenarnya tidaklah termasuk dalam dusta yang sebenar. Sehingga kita nak kata keliru, kata takut hak lain-lain sebenarnya dia berdusta juga, dia tidak menyatakan hak sebenar. Tak ada. Dah muka ayat dah ketiga ni. Hak lain tu tak ada lah. Tetapi nak lebih sedap lagi, tak sah kita kata dusta. Ini adalah takbir perawi, ibarat yang digunakan oleh perawi yang mengelirukan. Kemudian cerita tadilah, cerita Sarah ni nak dipegang oleh nak dipegang oleh raja yang zalim di Mesir tu. Bila dia nak pegang, tangan dia jadi kaku. Lepas tu dalam riwayat lain disebut tercekik dia, tak boleh nak menyawa. Tak boleh nak nyawa, lepas tu gelepar kaki dia. Supaya orang pegang ayat, pegang tekok tu, kaki dia gelepar lagi. Lagu tu. Lepas tu dia pun pelik lah. Jadi dia kata, kau bukan buat mari manusia ni kepada aku, kau mari syaitan, kata dia. Syaitan kau? Sarah tu? Tidak syaitan, dia kata. Bukan hak Tuhan kata, bukan hak Nabi kata, hak raja tu kata. Kemudian syaitan ini dalam makna yang luasnya, dalam kamus disebutkan setiap yang pelik lah, yang ganjil, yang membahayakan, mengancam seseorang itu boleh dipanggil syaitan dari segi bahasa. Sebab itu dia guna syaitan. Kalau syaitan itu dengan makna tak baik sungguh, apa makna dia hadiahkan pula hajar itu kepada dia sebagai, ini maknanya dia menghargai itu, dia takut, dia hormat tu pula tu kepada Sarah. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Sarah daripada gangguan raja yang zalim itu. Lepas tu buih hajar. Lepas tu Sarah pun pergilah balik pula dekat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duduk tengah semaya. Nabi Ibrahim isyarat, memberi makna macam mana? Isyarat dalam semaya. Gitu ke? Macam mana maksud? Dia kata Allah Subhanahu wa taala telah membalikkan, telah putarkan kejahatan orang kafir itu ke lehernya sendiri. Maknanya pesa makan tuan, kata dia. Dan dia telah berikan hajar kepada saya. Maknanya Abu Hurairah pun kata, itulah mak kamu lah tu, wahai anak-anak air langit. Hajar itulah mak kamu. Hajar tu yang diberikan itulah mak kamu, orang Arab. Padahal semua orang Arab tu keturunan Hajar ke? Tidak. Apa yang kata Hajar ini? Mana dari segi dialah yang paling kuat. Ini taglib ni, orang panggil taglib ni. Mana dimenangkan dia daripada yang lain. Sebab apa? Sebab dialah yang paling berkuasa. Terutama apabila air Zam-Zam tu dapat kan, orang lain mari pergi dekat tu, pergi nak ambil air juga. Dia kata tak ada siapa dia boleh kuasai hal ni. Dia macam hak dia. Jadi orang bertumpu tu macam dia lah tuan, hak mula-mula situ. Dan hak kemudiannya keturunan Quraisy dan gapo ni
adalah daripada keturunan dia, dan demon ni lah yang berkuasa. Dari segitulah dimenangkan keturunan dia tu daripada hak lain. Dilebihkan keturunan dia tu daripada hak lain. Kadang kenapa dipanggil Bani Ma'is Sama, anak-anak air langit, anak-anak air langit? Dalam hasyiah kitab kita ni pun dia ada sebut nombor 8 tu. Maksud dia Bani Ma'is Sama, Bani Ismail, yakni anak Ismail. Itulah ibu kamu, wahai anak-anak cucu Ismail. Itu makna Ma'is Sama. Sebab apa? Sebab keturunan Nabi Ismail itu mulia dan suci. Ada juga ulama mengatakan, apa yang dikatakan Bani Ma'is Sama? Kerana Allah SWT bui air Zam-Zam yang tidak diduga oleh orang, seseolahnya air itu mari dari langit. Yang ini air dari Allah SWT. Allah SWT yang memancutkan air itu sehingga jadi telaga Zam-Zam. Ada juga ulama mengatakan bahawa Bani Ma'is Sama ni, orang Arab ni dipanggil Bani Ma'is Sama kerana mereka ni kehidupannya bergantung kepada air hujan. Dia tengok tempat mana ada air hujan, situ dia pergi. Tempat mana ada air, dan air itu biasanya air yang menakung air hujan, situlah dia pergi, dia buat rumah, dia buat perkampungan. Itu sebabnya.